Didik TV KPM. Budi bahasa budaya kita. Dan standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu berbahas tentang sesuatu perkara dengan mengemukakan fakta yang logik dan relevan secara bertata susila. Seterusnya, objektif pembelajaran kita hari ini iaitu di akhir siaran murid dapat berbahas tentang satu perkara dengan mengemukakan fakta yang logik dan relevan. Yang kedua ialah menulis perenggan pendahuluan dan isi serta penutup karangan perbahasan dengan format yang tepat. Seterusnya, jomlah kita berbahas. Macam mana? Agak-agak kan, bagaimana agaknya kita nak berbahas ini? Jadi, Cikgu Linda terangkan dahulu macam mana kita hendak berbahas. Yang pertama iaitu membahaskan sesuatu tajuk secara mendalam. Yang kedua, tetapkan pendirian menyokong atau membangkang tajuk tersebut. Seterusnya, memberikan pandangan, pendapat dan ulasan. Pendirian anda ataupun anak-anak murid di rumah mestilah tetap daripada awal hingga akhir penulisan. Jadi sekarang kita berbahaslah bersama anak-anak murid saya di SMK Seri Mulia. Sekarang Cikgu Linda datangkan satu keratan akhbar iaitu kempen Budi Bahasa Budaya Kita Relevan. Jadi, saya mahu anak-anak murid yang berada di dalam Google Meet bahaskan adakah anda menyokong atau membangkang kenyataan akhbar ini. Jadi, saya bukalah kepada anak-anak murid saya. Siapa yang nak menyokong ataupun membangkang keratan akhbar ini dengan membahaskan hujah-hujah yang ingin kamu bahaskan. Silakan, siapa? Angkat tangan, saya buka. Iza. Silakan Iza. Cikgu, izinkan saya memberikan pendirian saya. Saya menyokong kempen Budi Bahasa Budaya Kita masih relevan. Hal ini dikatakan demikian, masih ada segelintir rakyat Malaysia yang kurang mempraktikkan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan. Sebagai contoh, ketika di jalan raya, masih ramai pemandu yang tidak berhemah seperti suka memotong barisan tanpa rasa segan dan malu, serta memandu terlalu laju sehingga berlakunya kemalangan jalan raya. Jelas di sini cikgu, kempen ini hendaklah diteruskan dan janganlah dilaksanakan seperti hangat-hangat tahi ayam. Sekian sahaja pendirian saya. Terima kasih cikgu. Bagus Iza. Dalam idea yang disampaikan iaitu yang dibahaskan, dia meminta supaya kempen Budi Bahasa ini perlu diteruskan. Contoh yang paling dekat iaitu berlakunya kemalangan jalan raya kerana sikap pemandu di jalan raya yang tidak berhemah, yang tidak berbudi bahasa. Jadi banyak kemalangan yang berlaku dan bagusnya Iza, dia memasukkan ungkapan menarik iaitu peribahasa hangat tahi ayam. Apa maksud hangat tahi ayam? Iaitu bermaksud sesuatu perkara itu dilakukan mula-mula bersungguh-sungguh melakukan, lepas itu tidak bersungguh-sungguh, seperti melepaskan batuk di tangga lah. Baik, sekarang ini Cikgu Linda buka lagi mengenai keratan akhbar ini juga. Kempen Budi Bahasa Budaya Kita ini masih relevan. Siapa nak memberikan pendiriannya? Okey, sila angkat tangan. Hafiz. Silakan Hafiz. Daripada tadi Hafiz senyum je. Hafiz ni seorang murid yang murah dengan senyuman. Silakan Hafiz. Cikgu beri laluan kepada saya untuk menyatakan pendirian saya. Silakan. Saya tidak menyokong kempen Budi Bahasa Budaya Kita masih relevan. Hal ini dikatakan demikian, ramai rakyat Malaysia yang baik budi pekertinya. Tamsanya, cikgu, semasa negara kita dilanda banjir besar pada awal tahun 2022, rakyat Malaysia dari segenap pelosok negara kita turun padang membantu mereka yang terkesan dengan banjir. Ada yang menghulurkan bantuan dari segi kewangan, dari tenaga dan sokongan moral. Kita pernah diularkan seorang rakyat Malaysia yang menggunakan kereta kancil dengan membawa perahu daripada Johor membantu masa-masa banjir. Jelaslah bahawa rakyat Malaysia memang mempunyai budi bahasa yang tinggi kerana sanggup membantu orang dalam
Terima kasih cikgu. Sama-sama. Hafiz dimulakan izinkan saya cikgu. Selepas tu diakhiri dengan terima kasih cikgu. Jadi sebagai seorang pelajar, kita haruslah bertata susila, berbudi bahasa, minta izin nak memberi pendapat. Jadi pendapat Hafiz tadi betul. Saya bermaksud di situ yang sebenarnya rakyat Malaysia ni kaya dengan budi bahasa. Kan? Buktinya betul awal tahun dahulu kita dilanda banjir dan ramai rakyat Malaysia membantu mangsa banjir. Okey, kemudian kita habis cerita pasal keratan akhbar. Kita nak berbahas lagi ni, iaitu Cikgu Linda. Kita tengok di sini iaitu kita pergi kepada yang ini. Ini gambar anak-anak murid sedang beratur menaiki bas. Jadi cepat, siapa agaknya nak menyatakan pendirian mengenai gambar ini, berbahas? Silakan, siapa nak bercuba? Okey, silakan Hidayu. Cikgu, saya ingin memberikan pendapat saya. Situasi ini jelas menunjukkan rakyat Malaysia sudah dididik dengan amalan berbudi bahasa. Beratur untuk menaiki bas memang sudah biasa kita lihat di mana-mana. Saya berpendirian bahawa kempen budi bahasa sudah tidak relevan kerana rakyat memang sudah menjadikan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan seharian. Contoh yang paling dekat dengan kita pergi ke pasar malam. Mana-mana gerai dikerumuni oleh pembeli. Pastinya mereka beratur untuk membeli dan bukannya berebut-rebut untuk membelinya. Terima kasih, Cikgu. Bagus. Contoh paling dekat tau, Din. Di pasar malam kan. Kalau kita tengok di mana-mana, pasti ada orang beratur. Betul. Tak ada berkerumun, tak ada berebut-rebut. Tak ada tolak-tolak. Tak ada tolak-tolak kan. Jadi, naik bas sudah diajar daripada sekolah, daripada kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi apabila di sekolah sudah dididik, maka perkara itu akan dipraktikkan di luar sana. Contohnya di pasar malam lah. Pasti bila ada satu kedai yang laris, yang sedap, pasti akan beratur. Tidak berebut-rebut. Jadi kempen budi bahasa ni pada pendapat Hidayu, dia tak setuju dah sebab rakyat Malaysia banyak dah nilai-nilai murni yang sudah diterapkan. Baik, Cikgu Linda pergi kepada gambar yang ini. Gambar ini ialah seorang anak sebelum pergi ke sekolah, dia mencium tangan ibu dan bapanya. Siapa agaknya nak berbahas untuk gambar ini? Punitan. Silakan Punitan. Izinkan saya, Cikgu. Silakan. Cikgu, saya ingin memberikan pandangan dan pendirian saya. Gambar ini menunjukkan seorang anak amat menghormati ibu bapanya ketika dia hendak ke sekolah. Dia bersalaman dan mencium tangan kedua-dua ibu bapanya. Melalui gambar ini, saya berpendapat keluarga ini merupakan keluarga bahagia. Sebagai seorang anak, hendaklah menghormati ibu bapa mereka. Sebagai ibu bapa pula, hendaklah mendidik anak sejak kecil dengan amalan berbudi bahasa agar dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Namun begitu, Cikgu, masih ada segelintir anak-anak yang tidak mahu mendengar nasihat dan menghormati ibu bapanya. Hal ini terbukti apabila banyak berlaku gejala sosial dalam kalangan remaja seperti merokok, mencuri dan terlibat dengan dadah yang secara tidak langsung mencemarkan nama baik ibu bapa sendiri. Jadi, saya menegaskan pendirian saya bahawa kempen budi bahasa budaya kita hendaklah diteruskan supaya anak-anak didik dengan sempurna nilai berbudi bahasa. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Punitan. Jadi betul, kita tengok berdasarkan gambar itu, betul anak menghormati ibu bapa. Tetapi terdapat pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan anak-anak tidak menghormati ibu bapa dan Punitan berpendapat bahawa kempen budi bahasa haruslah diteruskan dan masih relevan. Jadi kita dah berbahas tau, Den. Bila kita berbahas, dah selesai kita berbahas dengan memberikan gambar-gambar ataupun bahan rancangan, saya serahkan kepada Den. Didik TV KPM